Assalamualaikum. Seperti dijanjikan, kita live hari ini pukul 9 dan tajuk kita hari ini macam mana nak kekal positif dengan mencari ketenangan. Perhatikan perkataan mencari ketenangan. Subhanallah. Kita sebenarnya dah ada ketenangan tu. Masa kita lahir, memang Allah, roh kita fitrah baik, dan kita masa kecil, masa dah masih kanak-kanak, belum ada akal, belum masuk syaitan lagi tu, kita semua tenang. Tetapi ketenangan itu hilang, maka kita kena cari balik. Dan inilah perjuangan hidup kita. Dan saya dah beri formula sebelum ni. Ketenangan hanya datang kalau kita ada dua perkara, iaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keikhlasan. Dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu apabila kita yakin pada nama-nama Allah. Contohnya Al-Khaliq. Apabila satu berlaku, Allah yang mencipta. Kalau orang buat kat kita tak elok pun, yang cipta orang tu Allah juga. Dan Allah yang mengizinkan sesuatu berlaku, memang Allah yang mengizinkan. Jadi kita fikir balik. Kalau sesuatu negatif berlaku pada kita, ini satu ujian. Dan kita lulus atau gagal ujian tu kerana salah soalan ke salah jawapan? Tentunya salah jawapan. Dan cuba kita fikir balik, kita sekarang mungkin ada orang yang dah masuk universiti, ada orang dah suri rumah, ada semua pernah periksa Darjah 1, Darjah 6, UPSR, PMR, semua kita dah lalui macam-macam periksa, dan yang kita dah lulus pun. Kenapa kita lulus? Sebab kita dapat jawapan yang betul. Dan bagi kita yang keputusan tak bagus, kena ulang kembali, maka macam itulah hidup kita. Kalau Allah nak naikkan taraf hidup kita, tahap keimanan kita, Allah beri ujian. Lulus satu ujian, lagi susah sikit ujian. Macam itulah. Jadi untuk mencari ketenangan ni, kita mesti lihat kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lihat pada peristiwa atau ciptaan yang buat tu. Maknanya sekarang kita fikir macam ni. Masalah kita ni, adakah kerana kejahatan orang? Ya ke? Sebab kejahatan orang ke musibah yang menimpa tu, itu tak berbahaya. Sebab yang mentakdir tu kan Allah. Yang bahaya tu tadbir kita, keputusan kita, respon kita terhadap apa yang berlaku. So kalau cara kita menyikapi peristiwa itu salah, itulah jawapan kita. Jadi kita tanya diri kita, tiap-tiap hari kita ni sibuk nak tahu pasal hal orang, pasal silap orang, nak cari salah orang, ataupun kita nak tengok saya ni cukup tak silabus untuk menjawab soalan yang akan datang. Macam kita periksa, setiap 3 bulan ada periksa kan. So soalan untuk kita next 3 months ni Tuhan dah siap dah. So dalam masa 3 bulan kita nak diuji nanti, tak kira lah, kesihatan pun ujian, nama pun ujian, duit pun semua ujian. Setiap saat ujian, kita siap tak silabus prepare kita? Apakah silabus yang kita mesti ada? Akidah kita mesti mantap. Maknanya akidah kita beriman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat yang mencatat, pada hari kiamat, pada kitab, pada qada dan qadar. Rukun iman tu mesti mantap. Jangan ada Tuhan selain daripada Allah dalam hati kita. Yang kedua, ibadah kita, syariat kita mesti lengkap. Apa-apa kita buat, ibadah kita punya syahadah mesti perbaharui. Tentukan kita tak syirik. Kita mesti solat tepat pada waktu, keberkatan jiwa. Kita nak tentukan kita punya zakat kita bayar. Kita punya rukun, kita punya puasa mesti macam kita bulan Ramadan sekarang, kita mesti tentukan sempurna puasa kita. Dan tentunya haji yang sekali seumur hidup. Dan juga syariat itu yang ibadah khusus ya. Syariat yang lain di mana kita bekerja, etika bekerja dalam Islam kita ikut, pakaian cara Islam kita ikut, hubungan silaturahim kita ikut, muamalah semua kita ikut apa yang Allah suruh. Dan yang tiga tentunya akhlak. Akhlak ni bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita, dengan orang lain, dengan Allah. Sangat-sangat penting kita menjaga hubungan silaturahim ini. Ya, jadi itu yang silabus yang kita mesti ada. Rukun iman, rukun Islam, dan tentunya akhlak yang baik ya. Baik. Jadi kalau kita ikut semua ni, memang kita akan dapat ketenangan. Dan satu lagi penghalang ketenangan ialah apa dia? Yang kita kena cari balik tu. Tidak ada keikhlasan. Dan ikhlas ni rahsia Allah. Memang payah kita nak dapat ikhlas. Kita tak tahu, kita tak boleh kata saya ikhlas. Siapa kata dia ikhlas memang tak ikhlas. Kita tak payah sebut depan orang kita ikhlas. Sebab bila kita sebut sesuatu untuk manusia dengar, manusia tahu, maknanya kita sibuk dengan makhluk, hilang keikhlasan kita. Kalau boleh kita buat orang tak tahu pun tak apa. Ya, jadi macam mana tahu tanda tak ikhlas? Satu, kita ingin dihargai. Kita ingin dipuji.
Kita ingin dicintai, kita ingin dikagumi, kita ingin dibalas budi, kita ingin difahami. Semua nak di daripada orang. Sebaliknya, kita mesti kita nak memahami, kita nak mencintai, kita nak menghormati, kita nak memahami, kita nak membalas budi orang. Manakala sibuk nak memberi, akan dapat ketenangan. Sebaliknya, kita nak oleh Allah, dikasihi Allah, disayangi Allah, dirahmati Allah, dipandang Allah, disebut-sebut Allah, mana semua nak suruh Allah yang sayang kita. Kalau kita ada dua ni, iaitu keyakinan bahawa semua yang berlaku dengan izin Allah dan kita akan dapat balasan di akhirat nanti, dan semua berlaku, Allah dah sukat untuk kita, kita akan tenang. Dan kita punya keikhlasan akan timbul apabila kita yakin pada Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha membalas, maha menghukum. Semua maha nama-nama Allah tu, sifat Allah tu kita yakin, itulah akan datang keikhlasan kita dan datang ketenangan. So ingat, keyakinan menghasilkan keikhlasan, menghasilkan ketenangan. Sama-sama kita renungkan. Assalamualaikum.